Zia sudah merasakan bulu romanya merinding dan cepat-cepat mendekatkan diri dengan Nawi. Kisah ini diceritakan oleh seorang gadis yang bernama Zia yang berasal daripada Kundasang, Sabah. Di mana, Zia juga merupakan seorang student di sebuah IPTA di Sarawak. Kisahnya bermula pada akhir bulan Mei ketika cuti setelah tamatnya midterm. Disebabkan cuti yang tidak beberapa panjang, jadi Zia bercadang untuk tinggal di kolej sahaja. Namun, di saat Zia sedang berbaring di dalam bilik, tiba-tiba Zia mendapat chat dari temannya si Nawi, di mana si Nawi mempelawarnya untuk mengikutnya balik ke rumah panjang. Memandangkan Zia belum pernah lagi melihat rumah panjang, jadi Zia pun tertarik dan bersetuju untuk mengikutnya balik ke rumah panjang. Pada keesokan harinya, mereka pun bertolaklah dari Kuching ke Sibu dengan menggunakan perkhidmatan bas yang mengambil masa selama 8 jam. Sesampainya di Sibu, mereka pun menggunakan pengangkutan air iaitu dengan menggunakan bot ekspres untuk ke Kapit, iaitu mengambil masa selama 3 jam. Setelah sesampainya mereka di Pekan Kapit, keluarga Nawi sudah siap sedia menunggu dan menyambut kedatangan mereka. Namun untuk pergi ke rumah panjang Nawi, mereka terpaksa menggunakan perahu panjang. Setelah sampai, mereka disambut mesra oleh keluarga Nawi. Zia pun melihat suasana di rumah panjang Nawi amatlah tenang dan penduduk di situ pun semuanya mesra. Menurut apa yang diceritakan oleh bapa Nawi, rumah panjang mereka ini merupakan rumah panjang yang lama. Jikalau ada yang diperbaharui pun hanya sedikit sahaja, yang lain masih kekal lama. Hal ini kerana mereka ingin mengekalkan binaan rumah panjang dan juga tradisi mereka. Oleh itu, rumah panjang ini agak unik dan menarik. Pada malam pertama berada di rumah panjang, tiada apa yang pelik berlaku. Suasana di rumah panjang agak dingin di malam hari. Namun, kisah seram ini bermula pada hari kedua, iaitu pada waktu petang. Sewaktu mereka sedang berbual di tanju atau luar rumah, seorang makcik menceritakan bahawa rumah di sebelah bilik keluarga Nawi sudah lama tidak dijenguk oleh keluarga mereka. Menjelang waktu malam, sekitar jam 9 malam, elektrik dipadamkan. Ini kerana rumah panjang ini menggunakan generator, jadi bapa Nawi terpaksa pergi ke belakang rumah untuk memadamkan enjin generator ini. Setelah balik dari memadamkan enjin generator, bapa Nawi mengatakan bahawa dia berasa seram apabila melihat rumah jirannya yang sudah lama ditinggalkan. Bapa Nawi merasakan seolah-olah ada orang yang berada di dalam rumah jirannya itu. Tidak lama kemudian, mereka diarahkan untuk masuk tidur. Zia dan Nawi masih lagi tidak boleh tidur. Ini kerana Zia yang belum membiasakan dengan suasana yang baru. Dalam jam 2:30 pagi, mereka dikejutkan dengan jeritan nenek Nawi yang tidur di sadau atau tingkat atas rumah. Semua mereka bergegas menjenguk. Nama utai meriak Dik Nyerau Indai bermaksud kenapa menjerit mak? Tanya bapa Nawi. Nenek Nawi memberitahu bahawa dia merasa seolah ada orang yang menyentuhnya dari luar kelambu. Namun apabila dia sedar, ada tangan yang menyentuhnya. Namun, apa yang membuatkan dia menjerit ialah apabila dia merasakan tangan tersebut berbulu dan orang tersebut amatlah berbau. Disebabkan terlalu takut lalu dia pun menjerit. Zia sudah merasakan bulu romanya merinding dan cepat-cepat mendekatkan diri dengan Nawi. Orang yang berada di sebelah bilik pun semuanya masuk ke bilik untuk melihat apa yang berlaku. Abang Nawi pun bergegas untuk menghidupkan semula enjin generator. Bapa Nawi pun menceritakan bahawa nenek Nawi merasakan ada sesuatu yang menyentuhnya. Tengah mereka menceritakan perkara yang berlaku kepada beberapa orang kampung yang ada di bilik tu, tiba-tiba, Nawi lalu menjerit, "Apa tapak namanya?" Bermaksud ayah tapak kaki apa ni? Nawi bertanya kepada bapanya. Pada masa itu, barulah mereka sedar akan bekas tapak kaki yang ada lumpur di dalam rumah mereka.
bekas tapak kaki yang berbentuk seolah-olah macam tapak kaki manusia. Akan tetapi apa yang membuatkan ZA ketakutan apabila hanya ada 4 sahaja telunjuk kaki, lalu tapak tersebut tidak mempunyai tumit kaki. Tapak kaki tersebut menuju ke arah pintu belakang rumah. Namun, pintu tersebut dan didapati masih berkunci. Persoalannya, macam mana dia masuk dan keluar melalui pintu tersebut? Sedang para lelaki kampung tersebut berbincang tentang hal ini di ruang tamu, kami sekali lagi dikejutkan dengan bunyi mangkuk kaca disusun di atas lantai. Anda semua pasti tahu kan, bunyi mangkuk atau pinggan kaca apabila diletakkan di lantai yang bermozaik. Di saat itu, mereka saling berpandangan. Telinga ZA sudah terasa panas sekali. Apa yang menakutkan ZA ialah bunyi yang datang dari bilik sebelah yang tidak berpenghuni. Tuai rumah atau lebih dikenali ketua kampung, lalu mengarahkan beberapa orang untuk membuka tingkap bilik tersebut. Setelah dibuka, kami melihat pinggan dan mangkuk disusun satu persatu dari kabinet dapur sehinggalah pintu keluar bilik tersebut. Semua terdiam melihat kejadian ini. ZA hanya mampu berdoa dalam hati semoga tiada yang buruk berlaku. Bapa Nawi yang dari tadi diam melihat kejadian ini bersuara bahawa mereka patut berbuat sesuatu. Mereka memutuskan untuk membuat sesuatu mengikut adat mereka iaitu berdara. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk berdara. Dalam jam sekitar pukul 12 tengah hari, ZA dan Nawi masih lagi berada di dalam bilik dan sedang menonton TV. Sekali lagi, ZA dan Nawi dikejutkan dengan bunyi seperti bertih jagung meletup apabila dibakar. Kali ini, Nawi menjerit sambil tangannya menunjuk ke arah bawah kerusi. Di situ, mereka dapat melihat bahawa keadaan mozaik tersebut terangkat seperti bentuk seekor kura-kura. Apa yang aneh lagi, garisan mozaik tersebut tidaklah pecah. Melihat keadaan ini berlaku, tuai rumah terus menyarankan Bapa Nawi untuk berdara di atas mozaik tersebut, lalu Bapa Nawi pun menaburkan rendai, barulah keadaan menjadi reda. Setelah seminggu, rendai yang ditabur di atas mozaik terangkat tersebut tidaklah berkulat. Pada malam tersebut, tuai rumah bermimpi bahawa kejadian yang berlaku adalah disebabkan penjaga bilik yang menjaga bilik jiran Nawi itu sangat marah. Ini disebabkan keluarga jiran Nawi tersebut terlalu lama tidak pulang ke rumah panjang. Jadi, benda tersebut pun lama tidak diatur dan diberi makan. Setelah diberitahu, salah seorang dari penduduk kampung bercadang untuk turun ke pekan dan mencari ahli keluarga ini untuk memaklumkan kepada mereka berkaitan dengan perkara yang telah terjadi. Begitu juga dengan ZA dan Nawi terpaksa turun ke pekan Kapit memandangkan mereka memerlukan line internet untuk membuat assignment yang diberikan. Inilah pengalaman ZA semasa cuti PUKP ni di rumah panjang Nawi. Memang pelik bagi kita yang tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Jadi inilah pengalaman ZA semasa berada di rumah panjang.